Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerbangan keempat dan terakhir bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam yang membawa 254 bakal haji untuk yang menaiki pesawat diraja Brunei BI 4207 bertolak meninggalkan negara kemarin. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia, Dr. Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Rombongan 251 bakal jemaah haji terdiri daripada 120 lelaki dan 131 perempuan yang mengikuti syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad dan 3 orang pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam. Penerbangan keempat bakal jemaah haji negara selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada pukul 2 petang waktu Madinah. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah, Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putera Maharaja Dato' Paduka Haji Abdul Ghani dan isteri. Juga hadir Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan dan Pengarah Urusan Darussalam Services Sendirian Berhad. Rombongan 254 jemaah termasuk 3 orang pegawai perubatan haji. Sepanjang berada di Madinah, jadual jemaah haji negara padat dengan aktiviti yang disusun oleh pengendali pakej masing-masing. Jemaah dari syarikat SCA berpeluang berziarah dan bersembahyang di Raudah. Untuk masuk ke Raudah, jemaah perlu menempah slot melalui sistem e-Hajj yang diuruskan lebih awal. Begitu juga jemaah yang mengikuti pakej syarikat Al-Hijrah memanfaatkan keberadaan di kota Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah dan bersembahyang di Raudah. Mesyuarat kedua Jawatankuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 bagi tahun 2023 diadakan di Jabatan Perdana Menteri. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia, Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Antara agenda yang dibincangkan di dalam mesyuarat berkenaan mengenai laporan perkembangan persediaan acara-acara sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Pengawal Laila Bentara Istiara Diraja dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar, Grand Chamberlain. Kedutaan Persekutuan Rusia di negara Brunei Darussalam menganjurkan majlis resepsi sempena memperingati Hari Kebangsaan Rusia. Majlis berlangsung malam tadi di Rizkun International Hotel Gadong. Hadir mewakili Kerajaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Dato' Seri Setia, Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri.
Semasa berucap, Tuan Yang Terutama Baranov Mikhail Vladimirovich, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara ini, menggariskan hubungan mesra Rusia dan Brunei dan dialog yang sangat dihargai dan saling percaya mempercayai antara kedua-dua negara dan hubungan yang baik antara para pemimpin serta interaksi produktif dalam isu-isu dua hala dan antarabangsa. Tuan Yang Terutama menambah kemajuan seterusnya pelbagai kerjasama memenuhi kepentingan rakyat kedua-dua negara akan menyumbang kepada pengukuhan keselamatan dan kestabilan di rantau Asia Pasifik. Kementerian Hal Ehwal Ugama menerusi Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan dan bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah mengadakan perbincangan meja bulat mengenai isu-isu kontemporari halal. Perbincangan merupakan salah satu acara sampingan Seminar Antarabangsa Produk dan Perkhidmatan Halalan Taiban kali ke-6 sempena Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei MYCE 2023. Perbincangan berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Antara yang menyertai perbincangan Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof, penolong Mufti Bohod di Jabatan Mufti Kerajaan. Sesi pertama membincangkan tajuk daging kultur makmal, penerimaan masyarakat sebagai sumber alternatif bahan dalam industri halal. Manakala sesi kedua, penggunaan boncar dalam proses pemutihan gula, panduan kepada pengguna dalam memilih gula yang beredar di pasaran. Perbincangan melibatkan wakil dari badan-badan pensijilan halal, serantau dan antarabangsa, agensi-agensi kerajaan dan badan berotoriti yang berkait rapat dengan pensijilan halal. Adakah berlaku lain? Tetapi lebih banyak ucap tama dibentangkan pada Seminar Antarabangsa Produk dan Perkhidmatan Halalan Taiban yang meliputi pelbagai isu produk dan perkhidmatan halal. Dr. Muhammad Roping Sulong, Profesor Makya Pusat Penyelidikan Halalan Taiban, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, dalam ucap tamanya menekankan makanan yang dilarang dalam agama Islam bertujuan mensucikan tubuh badan dan rohani manusia di samping memberi panduan dalam meningkatkan kesihatan dan menyelamatkan nyawa. Seminar Antarabangsa Produk dan Perkhidmatan Halalan Taiban ke-6 berakhir dengan majlis penutupan. Seminar diadakan selama 2 hari di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Pejabat Perdana Menteri. Hadir Abang Haji Suhaimi bin Haji Gemuk, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis dimulakan dengan ucapan penutupan oleh Dr. Ziad Amjad Abdul Razak Ahwan, Timbalan Pengarah Pusat Kajian Halalan Taiban, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, yang antaranya menjelaskan seminar tersebut merupakan peluang bermakna bagi para peserta untuk sama-sama berkongsi serta membina dan memperluaskan rangkaian pakar dan penyokong industri halal. Majlis diselajurkan dengan penyampaian anugerah kepada pemenang kertas kerja terbaik dan anugerah pembentang terbaik. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD mengambil langkah proaktif dengan menganjurkan beberapa siri perbincangan panel yang memfokuskan kepada mempromosikan ekonomi maritim bagi memacu pembangunan mampan dan menyokong pengurusan sumber laut. Kemarin diadakan perbincangan panel yang bertujuan meningkatkan kesedaran dan strategi inovatif untuk marin yang berkembang maju dan peka kepada alam sekitar. Pada sesi pertama, para speaker mengongsikan beberapa langkah penting yang diambil kerajaan, pengawal sedia, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan perusahaan sosial dalam mempromosikan ekonomi maritim dan pengurusan marin yang mampan. Sementara sesi kedua, Forum Pemimpin Muda Alam Sekitar meliputi beberapa tajuk, antaranya pengurangan perubahan iklim,
dan strategi penyesuaian serta pengurusan sumber mampan. Perbincangan juga memfokuskan kepada kepentingan penglibatan belia antara yang menyertainya Tuan Yang Terutama Luke Arnold, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. So a bit of background of Beach Bunch is that we've been here since. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Bahagian dakwah daerah Temburong melalui unit pemeliharaan Mu'alaf mengadakan bimbingan pemeliharaan Mu'alaf di Rumah Panjang, Sumbiling Lama. Antara pengisian program, sembahyang fardu maghrib berjemaah, mendengarkan bacaan dalam sembahyang dan sembahyang fardu isyak berjemaah. Sasaran tertumpu kepada mu'alaf yang tinggal di Rumah Panjang Sumbiling Lama dan sekitarnya. Antara yang hadir, Abang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Penolong Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Minggu pertama tu kami akan berkunjung sebagai orang ziarah dakwah kepada non-Muslim. Jadi pada itu kami mengunjungi mana-mana rumah yang non-Muslim lah untuk orang mengeratkan silaturahim, untuk orang menyebarkan agama Islam itu. Dan ke minggu keduanya ataupun minggu ke seterusnya itu kami akan berkunjung ke rumah mualaf pulang. Itu kan membagi bimbingan supaya orang tugasan itu indah tercicir lah. Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Republik Korea dengan sokongan Kementerian Kawangan dan Ekonomi Negara Brunei Darussalam menganjurkan Bengkel Dana Kerjasama BIM Iaga Republik Korea BKCF ditubuhkan pada tahun 2021. BKCF menyasarkan untuk menyumbang ke arah mempromosi pertumbuhan inklusif dan seimbang di Asia Tenggara dan meningkatkan kesaling hubungan ASEAN. Bengkel dihadiri oleh para usahawan, wakil dari agensi-agensi kerajaan serta para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Republik Korea. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai BKCF dengan menyediakan maklumat komprehensif mengenai dana serta memberi bimbingan mengenai bagaimana untuk mengembangkan cadangan projek yang lebih baik untuk dihantar bagi pusingan BKCF seterusnya. Program Celik Digital ASEAN DLP merupakan salah satu inisiatif yang bertujuan meningkatkan kecelikan digital dan mencegah maklumat palsu dalam talian. Justru projek Big Begawan dan The Scoop dengan kerjasama Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI menganjurkan program seumpamanya di Pejabat Daerah Brunei dan Muara. Pengiran alias bin Pengiran Datuk Paduka Haji Hidup Pengurus AITI dalam ucapannya berkata, sesi program Celik Digital ASEAN akan membantu para peserta memahami cara menggunakan aplikasi digital dan menambah ilmu mengenai keselamatan siber dan bahan berita palsu. Sementara itu, Mahmudi Yusbi, Ketua Program Yayasan ASEAN, berkata negara Brunei Darussalam, sesi program Celik Digital memberi manfaat kepada lebih 3,150 orang, termasuk belia, warga emas, guru, pegawai kerajaan dan orang berkeperluan khas. Lebih 200 pemimpin akar umbi dan kaki tangan kerajaan menghadiri sesi ASEAN DLP.
Sebuah syarikat dikenakan denda kompaun setelah didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 iaitu membuang sampah di tempat awam. Syarikat Yasmin Azima Minimat Sendirian Berhad di Kampung Sengkarai Daerah Tutong dikenakan kompaun RM500 dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun tersebut dalam tempoh 7 hari. Antarabangsa. Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu FAO tiba di Venezuela untuk menandatangani perjanjian strategi bersama dengan kerajaan untuk menangani cabaran masa depan antaranya isu perubahan iklim. Anggota Perwakilan Serantau FAO bagi Amerika Latin dan Caribbean, Maro Lubetkin, membuat lawatan ke sebuah dapur di kawasan masyarakat Caracas untuk mengetahui lebih banyak mengenai program-program makanan kerajaan. Menteri Tenaga untuk Rancangan Kerajaan Venezuela, Ricardo Menendez, berkata mereka telah menganalisis banyak aspek utama dari segi politik dan program yang dibawa FAO ke dunia dan aspek-aspek yang boleh dipadankan dengan rancangan pembangunan mereka. Semasa lawatan, Lubetkin dijangka meneruskan program FAO di Venezuela, bertemu dengan pegawai Venezuela dan menandatangani perjanjian kerjasama untuk tempoh 4 tahun dengan kerajaan yang bermula tahun ini. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bersedia untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa Haiti dan rakan-rakan negara lain untuk membantu meringankan penderitaan mereka yang memerlukan selepas gempa bumi berukuran 5.5 magnitude menggegarkan kawasan berhampiran bandar selatan Jeremy di Grand Anse kemarin. Perkara itu dijelaskan oleh Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric semasa memberi taklimat kepada wartawan di New York dan menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mendoakan kesembuhan kepada mangsa yang cedera dalam bencana alam itu. Menurut Dujarric lagi, Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan sedang bekerjasama dengan UNICEF, Program Makanan Sedunia WEP dan Pertubuhan Antarabangsa untuk Migrasi IOM bagi menyokong komuniti di sekitar ibu negara Port-au-Prince yang paling teruk dilanda banjir dan tanah susur. WFP menyatakan kesediaan untuk mengagihkan kira-kira 350,000 makanan panas dan bantuan makanan lain kepada mereka yang paling memerlukan. Sukan, pasukan bola jaring negara kebangsaan bawah 21 tahun bertolak ke Korea Selatan untuk bersaing dalam kejohanan bola jaring belia Asia di Jeonju, Korea Selatan. 11 buah pasukan dari negara Asia Tenggara akan berentap dalam kejohanan yang bermula pada 10 hingga 17 Jun berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Lieutenant Colonel Bersara Hajah Wan Shahlimar binti Haji Suhaili yang dipertua Persatuan Bola Jaring Negara Brunei Darussalam, Awang Fendi bin Abdul Rahman dan Awang Andy Surwardi bin Ahis, pengadil tempatan terpilih untuk mengadil kejohanan. Pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Perdana Singapura malam tadi. Dalam perlawanan tersebut, pasukan Brunei DPMMFC tewas 2-3 kepada Hougang United. Brunei DPMMFC akan meneruskan saingan Liga Perdana Singapura Ahad ini menentang pendahulu Liga Albirex Niigata di Stadium Jalan Besar, Singapura. Tamasya Sukan Para ASEAN ke-12 yang berlangsung di Phnom Penh, Kemboja, atlet para olahraga meraih 3 lagi pingat kemarin. Pingat perak diraih oleh Awang Radwan bin Haji Mataha melalui acara lontar cakra lelaki F11 dengan jarak lontaran sejauh 20.99 meter. Manakala pingat perak kedua juga diperoleh oleh Awang Alihan Muda melalui acara lontar cakra lelaki F34 dengan catatan lontaran sejauh 18.42 meter. Pingat gangsa pula diraih oleh Awang Syari bin Haji Jumaat dalam kategori lontar lembing lelaki dengan mencatat jarak lontaran sejauh 22.16 meter.